Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadhaini rahmatika ya arhamar rahimin. Murid-murid tingkatan 3 yang Ustaz kasihi sekalian, dalam video PDPR Pendidikan Islam tingkatan 3 kali ini, kita akan sama-sama mempelajari pelajaran yang keempat, panca indera yang dimanfaatkan di dalam bahagian tilawah Al-Quran. Baik, sebelum kita teruskan, Ustaz minta untuk murid-murid sediakan pen dan juga kertas kerana murid dikendaki menyalin nota yang ada di dalam video ini. Yang kedua, murid juga dikehendaki untuk membuat tugasan yang disediakan di dalam video ini, dan tugasan tersebut hendaklah dihantar melalui WhatsApp ataupun Telegram Ustaz ataupun guru masing-masing. Okey, jadi tolong sediakan pen dan kertas dan laksanakan 3 perkara ini. Baik, dalam pembelajaran ini, objektif yang hendak kita capai iaitulah setiap murid boleh membaca ayat 179 surah Al-A'raf dengan betul, lancar dan bertajwid. Yang kedua, menerangkan keadaan penghuni neraka. Yang ketiga, menerangkan cara memanfaatkan panca indera untuk mencari kebenaran. Baik, ini adalah ayat surah Al-A'raf ayat 179. Jadi murid semua sekali mesti boleh membaca ayat ini dengan lancar, betul dan bertajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Walaqad zara'na li jahannam. Maksudnya, sesungguhnya kami jadikan untuk penghuni neraka jahanam. Kathiram minal jinni wal ins. Ramai daripada golongan jin dan juga manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati. Kalimah qulub, dalam bahasa Melayu kita panggil kalbu. Kalbu tu maksudnya hati. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengannya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dan mereka mempunyai mata. A'yun. Ainun. Mata. Tidak mahu melihat bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dengannya. Walahum adhanul la yasma'una biha. Serta yang mempunyai telinga. Adhanun, uzunun, telinga. Tidak mahu mendengar ajaran dan nasihat dengannya. Ulaika kal an'am. Mereka itu diumpamakan seperti binatang ternakan. Mungkin kita pernah dengar surah Al-An'am. Maksudnya binatang ternakan. Balhum adal. Bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternakan. Siapa mereka ni? Mereka yang ada hati, ada mata, ada telinga, yang ada panca indera ini tadi, tetapi tidak mahu memerhatikan kebenaran. Allah umpamakan mereka seperti binatang ternakan, bahkan mereka ni lebih sesat lagi daripada binatang ternakan. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang lalai. Baik, tugasan yang pertama untuk murid-murid, rakam bacaan ayat 179 surah Al-A'raf. Okey, murid-murid sediakan telefon bimbit ataupun apa-apa sahaja alat yang boleh digunakan untuk merakam. Baca ayat surah Al-An'am ayat 179, rakam, rekod bacaan tersebut dan hantarkan rakaman tersebut ke WhatsApp ataupun Telegram guru masing-masing.
Okey, itu tugasan yang pertama. Sila laksanakan tugasan ini dengan sebaik mungkin. Baik, penghuni neraka. Kita akan tengok dulu penghuni neraka. Menurut Imam Ibn Kathir, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan neraka dan menjadikan sebahagian besar penghuninya daripada kalangan jin dan manusia. Siapa manusia? Kitalah manusia. Sebahagian daripada kita ini akan menjadi penghuni neraka Jahannam. Semuanya bergantung kepada amalan mereka. Maka siapa yang manusia yang mana yang akan jadi penghuni neraka Jahannam ni? Pastilah mereka yang melakukan perkara-perkara yang mungkar semasa hidup di dunia ini. Tetapi manusia yang melakukan kebaikan, menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, maka manusia ini pastilah dijauhkan daripada api neraka. Baik. Manusia yang boleh masuk syurga. Manusia yang layak masuk syurga iaitulah manusia yang beramal dengan amalan baik, berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seseorang melakukan amalan baik tetapi tidak berlandaskan keimanan kepada Allah, mereka tidaklah dapat masuk ke syurga. Walaupun kadang-kadang mungkin ada orang dia mencuri tetapi niat mencuri untuk disedekahkan kepada orang lain, maka perbuatan tersebut tidak berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, manusia yang akan masuk ke dalam neraka iaitulah manusia yang beramal dengan amalan buruk dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan penghuni neraka yang disebutkan di dalam hadis dan juga dalam ayat Al-Quran. Yang pertama, mereka ni ahli neraka akan diseret beramai-ramai ke neraka dalam keadaan tertiarap di atas mukanya. Okey. Mungkin kita tahu bagaimana keadaan tertiarap, tapi bayangkan bagaimana orang yang sedang tertiarap diheret dan mukanya bergeser di atas jalan. Ahli neraka juga ingin dihidupkan semula kerana tidak tertanggung dengan azab neraka dan mereka ingin hidup untuk melakukan amalan soleh. Tetapi keinginan ataupun permintaan mereka ini tidak lagi akan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, orang yang menyeleweng daripada jalan yang benar menjadi bahan bakar api neraka Jahannam. Yang keempat, muka penghuni neraka hitam legam akibat pendustaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, orang munafik dan orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka di atas kerana kekufuran yang telah mereka lakukan. Inilah gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan terhadap penghuni-penghuni neraka. Okey, orang yang menyeleweng dari kebenaran akan menjadi bahan bakar, akan menjadi petrol kepada api neraka kelak. Memanfaatkan panca indera dalam mencari kebenaran. Dalam kita mencari kebenaran, kita kena gunakan panca indera yang telah Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Dengan cara kita melakukan perkara yang ma'ruf dan juga kita mencegah daripada perkara yang mungkar. Baik, kita tengok mencari kebenaran dengan melakukan perkara yang ma'ruf. Memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membaca Al-Quran, kita berusaha untuk memahami ayat-ayat tersebut. Apabila membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cuba memahami hadis-hadis tersebut. Yang keduanya, mengambil iktibar daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui penciptaan malaikat dan juga alam semesta. Kita lihat alam semesta, lihat bulan, bintang, planet, cakrawala, maka kita ambil iktibar bahawa ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mencipta dengan penciptaan yang begitu hebat sekali. Yang ketiga, mata melihat segala ciptaan Allah seperti gunung ganang, lautan dan segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Dan yang keempat, telinga mendengar ayat Al-Quran, hadis dan zikir-zikir untuk menenangkan jiwa. Baik, ini adalah cara bagaimana seseorang boleh mencari kebenaran dengan melakukan perkara yang ma'ruf. Yang seterusnya, kita fahami Al-Quran dan hadis. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Alam semesta.
Kita lihat cakrawala, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bagaimana pula mencari kebenaran dengan mencegah kemungkaran? Yang pertama, membetulkan salah faham kandungan ayat Al-Quran dan juga hadis. Apabila kita mengetahui ada rakan-rakan ataupun ada orang yang mentafsirkan ayat Al-Quran ataupun hadis secara salah, maka kita bertanggungjawab untuk membetulkannya. Yang kedua, menyedarkan manusia supaya tidak lalai daripada merenung kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan rakan-rakan, ingatkan manusia untuk merenung kebesaran Allah, lihat alam, lihat pokok, gunung ganang, lautan, cakrawala, dan ingatlah bahawa semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menjauhkan diri daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti melihat aurat yang berlainan jantina, yang bukan mahram. Okey, jauhkan, elakkan diri daripada perkara-perkara yang haram. Dan yang keempat, mengelakkan diri daripada mendengar perkara-perkara yang negatif seperti umpatan, cacian, makian. Semua perkara-perkara ini, walaupun kita tidak sebut, tetapi kita elakkan diri daripada mendengar perkara-perkara ini supaya kita tidak terjebak dengan melakukan perkara tersebut. Baik, tugasan yang kedua yang Ustaz nak anda lakukan, terangkan dua pengajaran yang anda perolehi daripada pelajaran ini. Okey, dalam pelajaran ini tadi kita dah baca ayat Al-Quran, kita dah terangkan ataupun kita telah memahami keadaan penghuni neraka dan juga bagaimana kita nak mencari kebenaran dengan sama ada dengan melakukan kebaikan ataupun mencegah kemungkaran. Seterusnya Ustaz nak murid-murid terangkan dua pengajaran yang anda perolehi daripada pelajaran ini. Tugasan ini boleh dihantar dalam bentuk JPEG ataupun foto, gambar, ataupun juga boleh dihantar dalam bentuk PDF. Okey, boleh hantar kepada guru pendidikan Islam masing-masing. Okey, amalkan dalam kehidupan, berdoalah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan daripada azab kubur dan azab api neraka. Ini adalah salah satu hadis yang Nabi SAW ajarkan kepada umatnya agar kita senantiasa memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab kubur dan azab api neraka. Harapan Ustaz, setelah mempelajari tajuk ini, murid-murid diharapkan dapat memanfaatkan nikmat panca indera. Kita ada mata, kita manfaatkan nikmat mata. Kita ada telinga, kita manfaatkan nikmat telinga. Kita ada suara, kita manfaatkan. Semua nikmat-nikmat panca indera yang Allah telah berikan kepada kita manfaatkan dalam kehidupan dengan cara kita laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik mungkin dan kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja untuk pembelajaran dalam video ini. Maka Ustaz nak murid-murid yang menonton tolong siapkan dua tugasan yang Ustaz berikan dan juga sila tulis di ruangan komen video YouTube ini selesai mengikuti pembelajaran supaya Ustaz boleh take note siapa yang telah menonton video ini. Okey, itu saja untuk pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.